So ini yang kita bincang semalam, kalau jarak dari satu titik sentiasa sama, jarak daripada satu titik sentiasa berapa unit. Yang kedua ialah jarak daripada dua titik adalah sama. Yang ketiga, jarak daripada dua titik ikut nisbah tertentu. So hari ini kita sambung lagi yang berkaitan dengan jarak dari dua titik ikut nisbah tertentu punya. Okay. So semalam cikgu bincang kes pertama dengan kamu. So hari ini kita pergi kepada kes kedua. Okay. Sebenarnya kes pertama dan kedua ini sama je. Hanya bezanya kes pertama dia bagi dalam bentuk persamaan. Contohnya 2PA sama dengan PB. Kalau kes kedua, dia juga bagi kita jarak daripada dua titik ikut nisbah. Tapi kali ini dia bagi betul-betul dalam bentuk nisbah pula. Okay, contohnya ini So kita tengok contoh dia. Okay. T bergerak dalam keadaan jaraknya dari titik A. Okay, contohnya cikgu bagi saja apa-apa. 1, 4 dan B ialah, okay, kita boleh cuba satu negatif negatif 2, 5. Okay, contohnya. Adalah mengikut nisbah PAPB sama dengan 2, 3. Okay. So sebenarnya ini lebih kurang macam semalam kes yang terakhir itu. Hanya kali ini nisbah itu cikgu bagi dalam bentuk nisbah. Yang semalam cikgu sudah bagi dalam bentuk persamaan. So sebenarnya apa yang kita perlu buat, ubah je daripada PA, nisbah PAPB ialah 2, 3, kita ubah dia kepada bentuk persamaan. So, nisbah biasanya melibatkan apa? Tanpa tolak darab bahagi. Bahagi. So, kita tulis dalam bentuk bahagi. PA bahagi PB sama dengan 2 bahagi 3. Okay, lepas itu terpulang kepada kamulah. Kalau kamu rasa cikgu, saya nak terus ganti rumus jarak, boleh. Ataupun ada orang kata cikgu saya tak suka bentuk pecahan sebab nanti ada atas bawah, saya nak darab silang dulu, pun boleh, sesuka hati kamu. So kamu nak darab silang dulu ke tak nak? Darab silang. Darab silang dulu, maka cikgu ikut kawan. So kamu darab silang. Ini kita boleh darab silang sebab kalau kamu tengok cikgu buat darab silang tengah-tengah sama dengan. Lepas tu sekeliling tak ada orang menangis. Okey lah. So kita dapat 3 PA sama dengan 2 PB. So bila sampai sini lebih kurang macam semalam sudahlah. Kan tak ada apa beza lah. Kita masukkan selalu locus kita ialah SY. Okey, A kita ialah 1, 4. Sebelah sini, okey, locus SY. B kita ialah negatif 2, 5. So kita main masuk aja lah. Rumus, kita contoh yang atas S2 tolak S1 kuasa 2, Y2 tolak Y1. Okey, kita masukkan 3. Habis tulis dulu. Sama dengan 2 modulus tolak kuasa 2. Okey, kita mula masukkan nilai Okey, P dan A siapa titik pertama? A. So ini titik pertama, ini titik kedua. A. Tak apalah. Okey, so apakah S2? X. Okey, X. Lepas tu X1? 1. Y2? Y. Y1? 4. Okey, lepas itu sebelah sini PB siapa titik pertama? B. B. Okay, ini yang kedua. Okey, masuk balik. S2? X. Okay, S1? Negatif 2. Negatif 2 kita pun tulis negatif 2. Tapi kalau siapa nak tulis tambah 2 tak ada masalah lah.
Sebab tolak-tolak nanti jadi tambah. Nak tulis dulu pun boleh, tulis kemudian pun boleh. Okay, so Y1, Y1, Y2, Y. Y1, 5. 5. Okay, so kita sekejap. Okay, so kita mula ringkaskan. So macam mana? Kembangkan. Kita kembangan dalam. Punca kuasa 2 biarkan dulu Sebenarnya okey punya. You nak kembang dalam pun boleh. You nak hilang punca kuasa 2 dulu pun boleh. Tak ada masalah. So nak mana satu? Hilangkan punca kuasa. Hilangkan punca kuasa 2. So macam semalam ingat nombor di luar punca kuasa 2 itu tak boleh saling saja. Kamu kena kuasa 2 kan dia. So nombor 3 tambah 2 ini dia akan jadi 3 akan jadi 9. 2 akan jadi 4. Dan jangan lupa pupur satu kurungan yang besar sebab tadi 3 darat dengan semua. So sepatutnya sekarang pun saya kena darat dengan semua. Okey. So X tolak 1, X tolak 1, bolehkah? Cikgu contoh di luar nak cimak luangan. X tolak 1, X tolak 1. Okey, yang pertama X kuasa 2. X kuasa 2. Yang kedua Tolak X. tolak X. Yang ketiga Tolak X. yang keempat Tambah 1. tambah 1. Okey, lepas tu itu kita ada lagi Y tolak 4, Y tolak 4 ya. Okey, yang pertama Y kuasa Y 2. kuasa tak muak pula. Okey, tulis bawah lah ya. Y kuasa 2. Lepas itu tolak 4 Y. Y. tolak 4Y. Okey, lepas tu Tolak 4 Y. tolak 4Y. Lepas tu Tambah Tambah 16. 16. Okey. So bahagian ini sebenarnya tak ada markah pun. Dia akan bagi markah di baris yang hitam tu kemudian kepada jawapan. So tengah-tengah ini kalau kamu boleh cepat, kalau tak boleh kamu slow. Tapi cikgu tidak galakkan kamu buat pada kertas conteng lepas tu saling jawapan. Kalau kamu rasa cikgu saya tak boleh buat cepat, saya kena per peringkat. Tak apa, terus dalam kertas jawapan tu kamu buat per peringkat. Jangan buat pada kertas conteng, lepas tu saling saja jawapan yang nak dalam kertas soalan. 1, membazir masa. 2, senang lakukan kesalahan. Kadang kita saling yang salah. Okey, so yang ini ialah S tolak-tolak 2, maksudnya S tambah 2 lah ya. S tambah 2, S tambah 2. Okey, yang pertama X kuasa X 2. kuasa S kuasa 2. Yang kedua Tambah 2X. tambah 2X. Ketiga Tambah 2X. tambah 2X. Yang keempat Tambah 4. 4. Lepas tu Y tolak 5, Y tolak 5. Okey, yang pertama Y kuasa Y kuasa 2. 2. tambah Y kuasa 2. Yang kedua Tolak 5Y. okey, tolak 5Y. Yang ketiga Tolak 5Y. tolak 5Y. Yang keempat Tambah 25. okey. Dan satu jugalah, kan ini panjang betul. So dalam latihan buku latihan kamu, elakkanlah satu muka surat nak buat 2 kolom. Biar dipanjang dari kiri ke kanan. Elakkan buat 2 baris macam cikgu. Cikgu sebab tak muak ini. Tulisan kecil nanti awak tak nampak. So itu yang cikgu buat macam ini. Kalau dalam kertas latihan kamu, kecuali memang kamu habis tulis pun dia tak muak, baru kamu makan baris kedua. Kalau tidak, biarlah satu persamaan satu baris. Semua ini dia akan ganggu kamu dah. Okey, so kita nak kembangkan Okey. Yang pertama 9X kuasa 2. 9X kuasa 2. Kedua Tolak 9. tolak 9X. Ketiga Tolak 9. yang keempat. Tambah Tambah 9. 9. Okey, baris kedua punya. Okey, yang ini. Tambah Tambah 9Y 9Y. kuasa 2. Okey, kamu tengok bila cikgu buat anak panah ni, kalau ada orang dia perlu lukis anak panah baru dia nampak.
Okey, tapi kamu jangan sebelum nak kembang buat semua anak panah baru nak kira. Buat satu anak panah, kira. Buat satu anak panah, kira. Untuk elakkan ada anak panah terlupa buat. Faham Okey, sambung. Tolak 36Y. Tolak 36Y. Tolak 36Y. Lagi. Okey. Tambah 64. Tambah 64. 60. Ya. Ada 44. 44. Okay, 144. Okay. So sebelah sini ingat kamu jangan sambil kembang sambil pindah. Kalau nak pun mungkin kamu boleh macam ini buat. Okay. Kalau nak jimat tenaga lah. Okay. Kamu kembangkan ini. Okay. Kamu dapat 4x kuasa 2. Tapi simbol jangan tulis. Ini 8X. 8x. Yang ini 8X. 8x. Yang ini 16. 16. Yang ini 4Y kuasa 2. 4y kuasa 2. Yang ini ini kita tulis tolak 20y. Yang tambah punya tak payah tulis. Ini Tolak tolak 20Y. 20y kan? Okey. Okey, yang ini 100. 100. tambah tak payah tulis. Okey. Kalau kamu nak buat dua kerja serentak lah, okey. 100. Okey, lepas tu sama dengan kosong, maka yang tak tulis itu tolak. Sebab yang tak tulis itu tadi semua ialah tambah kan? Tolak. Nampak tolak jadi tambah. Nampak tolak jadi tambah. Tak nampak, tambah tolak. Boleh jugalah kalau kamu boleh ingat. Kalau tidak, cikgu memang galakkan kamu kembang dulu, lepas tu sekali kamu pindahkan. So waktu pindah itu jangan susunkan S kuasa 2 dengan S kuasa 2. Sebab nanti kejap susun, kejap pindah kamu akan lupa. Biar dia dalam keadaan macam cikgu cakap macam ni. Okay? Macam semalam cikgu main warnakan. Kalau kamu tak nak mainkan warnakan, kamu boleh, satu cara kita boleh buat ialah kita slow-slow buang. Okay, 9x kuasa 2. Okay. 9x kuasa 2, kemudian cari yang boleh. Tolak 4x kuasa 2. So jawapan? 5X kuasa 2. Ada lagi ke yang boleh? Tak boleh lah kan? Okay, 5x kuasa 2. Okay, lepas tu buat lagi. Tolak 9x. Ada lagi sini. Tolak 8x. Okey, berapa? Tolak 34. Okey, tolak 34x. Lepas tu kita ada tambah 9 tambah 144 tolak 16 tolak 100. 37. 37 tambah Tambah 37. Okey, lepas tu kita ada lagi 9y kuasa 2 tolak 4y kuasa 2 5Y kuasa 2. tambah 5y kuasa 2. Lepas tu kita ada tolak 36y tambah 20y tambah 20y. Tolak 32Y. Tolak 32y. Lepas tu go through balik. Tengok ada tak cikgu miss mana-mana. Kan? Sebab panjang sangat, kita akan tertinggal. Okey, tak ada. Sama dengan kosong. Kenapa cikgu buat simbol beza? Kerana maksudnya macam ni. Katakan kita buat, okey, katakan kita buat, lepas tu kita baru perasan. Negatif 16 ini rupa buat. So bila negatif 16 rupa buat, cikgu akan tengok balik lah.
yang sama grup dengan dia ialah ini 9144. So cikgu akan buat simbol ini balik. Lepas tu saya kira ini tambah 9 tambah 144 tolak 16 tolak 100. So saya tahu saya nak matching dengan siapa lah. Okay. So boleh ringkas lagi 5, 3, 4, 3, 7, 3, 2. Rasa tak boleh lah. Kamu selalu kena double check satu lagi, nombor yang kita ada ini mungkin boleh bahagi dengan satu nombor yang sama. Tapi macam ini memang tak boleh. So tak boleh, inilah jawapan dia. Okay. Sebelum ini sama macam semalam. Hanya bezanya ialah langkah mula dia. Okay. Langkah mula dia bagi dalam bentuk nisbah. So bila dia bagi dalam bentuk nisbah, kamu tulis dalam bentuk persamaan, baru kamu mula buat jarak. Okey, cikgu nak bagi kamu tengok satu lagi contoh. Ini soalannya. Titik P terletak dalam garis AB. Bukan dalam, di atas. Dalam di atas. Titik P terletak di antara garis AB di mana di atas. Di atas garis AB di mana A14, B negatif 25 adalah mengikut. Dengan mengikut nisbah PA, PB ialah 2, 3. Cari koordinat P. Kenapa soalan ini? Guna cara tadi. Kalau kamu gunakan cara tadi, kamu akan dapat jawapan ini. Betul tak? Sebab cikgu tak tukar nombor kan, koordinat semua sama. Cikgu akan dapat atas tadi. Tapi soalan saya tanya apakah koordinat P? Cikgu bukan tanya apakah persamaan lokus. Macam mana pula? Okey, sekarang adakah P ini merupakan satu lokus? Ya. Dia tak bergerak. Dia tak bergerak maksudnya dia satu titik tetap. Maksudnya dia ialah ada titik A 14, ada titik B, negatif 25. Sebenarnya kalau awal label di sebelah kanan pun tak apa. Ada titik A, ada titik B. Ini garis AB. Titik P letak di atas dia dengan nisbah PA, nisbah PA ialah 2, PB ialah 3. Saya nak cari apakah koordinat P. Apa nak buat? Cari jarak. Cari jarak, lepas tu? Lepas tu guna nisbah. Apa? Ya, yang M tu Oh, yang cari. Apa dia? Apa M? M dalam kurungan N.
N dalam kurungan titik yang membahagi suatu tembereng garis. ya, kita punya lesson 7.1, pembagi tembereng garis. So untuk jawab soalan ini bukan gunakan rumus jarak. Okey, nanti cikgu sambung balik cerita jarak tadi ya. Kamu sepatutnya cara yang paling senang ialah kita gunakan rumus jarak. Rumus nisbah yang mm tu. N S2 plus M S1 ini. Sekejap. Ingat tak? Awal-awal 7.1 Ingat. Okay. So sepatutnya ialah gunakan ini. Okay, cerita jarak yang kawan kamu cadangkan nanti saya sambung kita pakai cara yang sepatutnya dulu Nanti cikgu beritahu kenapa rumus jarak itu kalau kamu nak buat boleh tapi sangat rumit. Boleh ya? So sepatutnya kita gunakan saja nisbah ini, rumus nisbah inilah. Okay, mana satu titik pertama? B. B okay. Tak ada masalah. Tak payah kok. Memang boleh punya. Hanya ingatlah kalau ini sudah titik pertama, tak ada pilihan ini memang titik kedua, tak ada kok lah. Itu mesti titik kedua. M kamu? M? Itu. Nah, itu pun tak boleh kok lah. Itu mesti dia. Okay? Sebab M selalu tekak dengan titik pertama. N selalu tekak dengan titik kedua. Kamu hanya ada satu kebebasan saja. Pilih titik pertama. Selepas kamu pilih titik pertama, titik kedua, M, N mesti berdasarkan pilihan titik pertama tadi. Clear? Okay, so kita main masukkan nombor N. 2. 2. X2? 1. 1 tambah M. I. Kenapa? Salah. X2 bukan 4 ke? Oh, sorry. Saya salah tulis rumus. Tidak, saya yang salah. Terbalik. Tak, bukan teacher. Betul lah, teacher. Tak, saya yang salah. Pada demam ke? So, saya yang salah. Ini 2. Ini sudah hilang satu. Y2. Cikgu yang silap. Okay, sorry ya. So S1, S1 bukan 1 lah. Negatif 2. Negatif 2. Cikgu yang silap tadi ya. Bukan kawan kamu. Pernah berlaku dalam exam tau. Senarai rumus yang dia bagi itu salah. So bila keadaan ini berlaku dalam exam katakan contoh tadi. Okay, cikgu bagi senarai rumus itu salah. So kecuali kamu sangat pasti senarai rumus itu adalah salah, maka kamu pakailah rumus yang awak hafal itu. Kalau kamu rasa betul ke macam tak berapa sama dengan saya punya, lepas tu kamu pun tak pasti dia betul ke saya betul, maka cikgu akan kata pakai saja senarai rumus punya. Sebab memang pernah berlaku sekali ke dua kali senarai rumus dalam SPM salah. So bila mereka semak, mereka akan semak berdasarkan rumus yang betul, sebab mungkin ada pelajar hafal rumus yang betul. Satu lagi dia akan semak berdasarkan rumus yang salah yang dia bagi itu. Faham? So maksudnya contoh tadi, cikgu yang tulis salah kan, so kawan kamu pun isi ikut nombor yang salah sebab cikgu S1, S2 terbalik. So tak ada masalah dalam exam, awak akan dapat markah penuh. Sebab bukan salah pada awak, salah pada orang yang bagi rumus itu salah. Tapi tak boleh pula soalan ini cikgu sudah bagi senarai rumus dalam kertas soalan, kamu sendiri hafal salah. Kamu sendiri hafal salah, minta maaf lah. Kamu kena tolak markah. Tapi kalau kesalahan orang yang buat soalan, kamu tak payah tanggung kesalahan tersebut. Dia akan bagi markah penuh. Boleh ya? Okey, sambung. Okey, M 3. X2 1. 1. M 3. N 2. 2. N 2. 2. Y1
5. 5. M, 3. Y2, 4. 4. M, 3. 2. N. 2. 2. Okay. Tekan kalkulator, cikgu nak jawapan terakhir. Salah cakap lah. Betul? Betul teacher. Dalam exam terpulang lah kamu nak bagi ini pun boleh, ini pun boleh, ini pun boleh. Tapi jangan tulis ketiga-tiga. Faham? You nak bagi saya pecahan, okey. You nak bagi saya nombor campur, boleh. Okay? Tapi jangan bagi ketiga-tiga. Bagi ketiga-tiga nanti ketiga-tiga kena betul. Padahal saya tulis satu sudah okey, apa saya nak buat 3? So bagi saya salah satu saja. Okey, cikgu nak kamu tengok balik. So kalau kamu tengok, sorry dia kena jadi sangat kecil macam mana? Oh, okey. Ya. Surat apa? Okey. Ini, lepas tu ini. Okay, ini contoh 1, 2 untuk hari ini. Dia nampak lebih kurang sama kan? Semua ada bagi bentuk nisbah. Tapi satu kita gunakan rumus jarak, satu kita gunakan rumus MN. Dalam exam nanti macam nak bezakan? Bergerak dalam keadaan. Okay. Satu ialah titik bergerak, satu titik tak bergerak. Ataupun senang kata titik bergerak itu ialah locus. Kamu tengok soalan atas itu cikgu minta persamaan. Soalan bawah itu cikgu minta koordinat. So bila saya minta koordinat, benda ini macam ada nisbah kan? Bila cikgu minta koordinat, gunakan rumus MM nisbah itu. Kalau saya minta persamaan locus, gunakan rumus jarak. Benda yang sama juga kalau sekarang cikgu bagi soalan ini. Cikgu bagi locus key bergerak dengan keadaan ini di mana A katakan kosong, mana kosong, sorry. A adalah 02 dan B 14. Kita main letak sekali aja lah ya. Okey. Tentukan persamaan locus. Okey. Dan satu lagi ialah titik P terletak di atas garis AB dengan keadaan 2 PA sama dengan 3 PB dan A sama, sepatutnya koma lah koma A 02 dan B 15. Soalan saya, cari koordinat yang mana satu gunakan jarak, yang mana satu gunakan
nisbah mm tu? Atas tu yang titik Atas P guna MN. nisbah. Ya, MM. atas tu gunakan nisbah mm tu. Yang bawah itu baru gunakan rumus jarak. Jarak. Okay, so yang menentukan kita nak gunakan rumus jarak ke nak gunakan rumus nisbah mm itu bukan ayat di tepang ini, bukan ini. Tapi apa yang kita nak? Kita nak koordinat ke kita nak persamaan? Locus. Ataupun senang yang kita kata kalau koordinat punya dia tak bergerak lah. Kalau locus dia bergerak. Faham? Itu yang menentukan kita nak gunakan rumus jarak ke nak gunakan rumus MN. Kehendak soalan. Sesuatu benda yang bergerak ke ataupun satu tempat yang titik yang tetap. Koordinat dia. Kalau bergerak punya dia akan kata dia minta satu persamaan. Persamaan locus. Bukan apa di tepang ini Sebab selalu apa yang berlaku dalam exam nanti kamu nampak macam ini 2 PA sama dengan PB kamu gunakan rumus jarak. Kalau nampak nisbah, cukup gunakan rumus MN. Bukan dia yang menentukan, yang menentukan dia ialah kehendak soalan. Boleh ya? Boleh. Okay. So, ini untuk soalan berkaitan dengan locus lah. Okay, biasanya untuk sukatan kamu ini 3 yang terlibat. Tapi kalau sekali-sekala dia kan pernah bagi maklumat yang berbeza, ikut saja apa yang dia cakap. Okay? Kadang-kadang dia kata cari titik locus P di mana garis AB berserenjan dengan garis BC. Macam ini. Itu soalan yang tak ada dalam nota saya. Tapi benda sama je sebenarnya. Okey. Cikgu kata, okey. Titik P bergerak dengan keadaan garis PA berserenjan dengan garis PB. Diberi bahawa A12 dan B46 contohnya. Soalan kata tentukan persamaan locus P. Okay. Bila bagi. Kejap. Terlalu cepat. Okey, ini soalan dia. Titik P bergerak dengan keadaan garis PA berserenjan dengan garis PB. Diberi bahawa A ialah 12, B ialah 46. Bentukkan persamaan locus P. So, apa maklumat yang dia bagi kita? Koordinat. Dia bagi koordinat dan dia beritahu kita garis PA berserenjan dengan PB. Dia bagi kita koordinat. So, apakah persamaan yang awak boleh bentuk kalau cikgu kata garis PA berserenjan dengan garis PB? PA jarak PB Jarak sama dengan -1. Sorry, semula? PA jarak PB sama dengan -1. PA? Sorry, semula? PA jarak PB sama dengan -1. PA kamu. Jarak PA. Bila berserenjan ada kaitan dengan jarak dia tak? Berserenjan ada kaitan dengan Kecerunan. -1 tu ialah apa? Kecerunan. So, sifat yang kita ada kecerunan PA darab kecerunan PB sama dengan -1. So, kali ini kita bukan gunakan rumus jarak, kita gunakan rumus kecerunan. Itu saja sebenarnya. Di mana, sekali lagi, locus selalu ialah XY. A kita ialah 12. Untuk PB punya, locus selalu XY.
P kita ialah 46. Okay. So kita buat ajalah kecerunan PA, kecerunan PA. Siapa titik pertama? Rumus dia ialah Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Okay, siapa titik pertama? A. Lebih senang lah macam jengkal teman tak ada masalah. Hanya dia lebih senang Okay, Y2. Y2 berapa? Y. Y. Y1 2. X2 X. S1 1. 1. Okay. So inilah kecerunan PA. Lepas tu kita nak darab dengan kecerunan PB. Siapa titik pertama? B. B ya. Okay. Y2 Y. Y1 6. X2 X. S1 4. 4 sama dengan negatif 1. So kali ini kalau dia melibatkan kecerunan, kita gunakan rumus kecerunan. Kalau melibatkan jarak, saya gunakan rumus jarak. Itu saja sebenarnya. Okay, lepas tu ringkaskan. Okay, ringkaskan. Jarak silang boleh? Tak boleh. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab ada orang ni. Ada menangis. Okay. Kalau kamu buat jarak silang di sebelah sini, dia akan menangis. Kalau buat di sebelah sini, pula negatif 1 menangis, kan? So, selalu ada orang menangis, tak boleh. So, apa kena buat? Kembangkan. Kembangkan. So, darab dengan Y tolak 2 tu darab dengan atas ke darab dengan bawah? Atas. Atas lah. Yang selalu kita atas darab dengan bawah, itulah waktunya kita kata darab silang sebenarnya. Okay. So kita akan buat atas dengan atas, bawah dengan bawah lah ya. Okay, atas So ini dengan ini. Y kuasa 2. Okay, Y kuasa 2. Ini dengan ini. Tolak 6Y. Okay, ini dengan ini. Tolak 2Y. Ini dengan ini. Tambah 12. Tambah 12. So bawah dengan bawah lah ya. Okay, ini dengan ini. X kuasa 2. S kuasa 2. Ini. Tolak 4X. Ini. Tolak X. Ini. Tambah 4. Sama dengan negatif 1. Okey, sambung. Sambung. Y kuasa 2. So, nak Y kuasa 2. Tolak 8Y. 8Y. Okey, ringkaskan ini Okey, ringkaskan ini. Okey, boleh tolak 8Y. Okey, tambah 12. Lepas tu? Bawah pun ringkaskan lah kan? S kuasa 2. Bawah kita ringkaskan ini. So kita dapat tolak 5X tambah 4 sama dengan negatif 1. Sambung? Darab silang. Kali ini kita boleh darab silang. Kejap, cikgu hantar dia ke bawah sikit. Kali ini kita boleh darab silang lah. Tak ada orang menangis lah. Okay? So, bila kamu darab silang, okay, apa dapat? Y kuasa 2. Tolak 8Y. 8Y. Tambah 12. Sama dengan negatif X. X kuasa 2. Tambah 5X.
tolak 4. 4. Negatif 1 darab dengan semua yang bawah itu. So semua kena ubah tanda Okay, lepas tu Pindahkan. okay, pindahkan. Okay. So lebih senang, kamu tak payah susun dulu. Pindah macam ini. Tolak jadi tambah. Tambah jadi tolak. Tolak jadi tambah. Sekarang baru kita tengok. Ada tak mana-mana boleh diringkaskan? Ada Yang mana? 12 tambah 12 Tambah 12 dengan tambah 4. tambah 4. Ada lagi? Tak ada. Tak ada. So kita dapatlah jawapan Y kuasa 2 tolak lapang Y tambah 12 tambah 4 Tambah Tambah 16. 16. So inilah locus dia. Okay. Ini adalah satu locus bulatan juga. Biasanya kalau kamu nampak ada X kuasa 2, Y kuasa 2, gambar raja dia ialah satu bulatan. Tapi macam nak baca bulatan ini kamu tak payah risaulah. Itu tak ada dalam sukatan kita. Bila kamu masuk tahun asasi ke, masuk fungsis ke, baru belajar. Okay. So soalan locus biasanya macam inilah. Daripada maklumat yang dia bagi, tidak cikgu tak menafikan. Kebanyakan ialah rumus jarak digunakan. Tapi kalau tiba-tiba awak nampak perkataan perserenjan, pakai saja perserenjan maksudnya apa. Okay. M1, M2 sama dengan negatif 1. So kali ini kita tak gunakan rumus jarak, kita gunakan rumus kecerunan. Lepas tu buat aja. Yang pentingnya kamu akan nampak. Last itu kamu dapat satu persamaan. Bukan dapat satu nilai. Ya. So kita tengok latihan hari ini. So soalan 1 ABC semalam sudah buat. So soalan 1D buat persamaan ke sini. Okey, soalan 2. Soalan 2. Sebenarnya benda yang sama saja. Hanya cikgu tulis dalam bentuk ayat. 1 titik P bergerak. So P lah yang locus kita. Dengan keadaannya jaraknya dari titik Q. Jaraknya dari titik Q maksudnya PQ. PQ. So kita tahu sini ialah PQ. Adalah sentiasa 2 kali. Itu kita tinggalkan dulu. Tengok bawah. Jaraknya dari titik A. Jaraknya dari titik A. Maksudnya? Ni ada apa? PR. 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 So, tengah-tengah ini adalah sentiasa sama. Adalah sentiasa 2 kali. 2 kali maksudnya? Apa PR? Tanpa tolak darab bahagi. Darab. Darab lah 2 kali. 2 darab PR maksudnya 2 PR. Adalah sentiasa. Sama dengan. So sebenarnya soalan 2 ini dia nak kata PQ sama dengan 2 PR. Tapi dia bagi dalam bentuk ayat. Kalau macam soalan 1C, sebenarnya sama maksudnya. Tapi waktu itu cikgu bagi dalam bentuk persamaan. Soalan 1C dengan soalan 2 sebenarnya benda yang sama. Cikgu tukar koordinat aja. Tapi cara cikgu tanya soalan, satu cikgu terus bagi persamaan. Satu cikgu tulis dalam perkataan. Dan daripada perkataan, kamu sendiri kena tukar kepada persamaan. Boleh ya? Okey. So itu soalan 2A. Cari persamaan locus. Okey, 2B. Ini sebenarnya bukan soalan locus. Okey. Dia tanya seterusnya, tentukan sama ada locus itu bersilang dengan pasti Y. Kalau bersilang dengan pasti Y, apa maksudnya? Dan Y. Pindasan Y. So kalau soalan ini tanya, tentukan sama ada locus ini bersilang dengan pasti Y. So logiknya ialah, kalau saya boleh cari pindasan Y, dia adalah. Kalau saya tak dapat cari pindasan Y, dia tak ada. Faham maksud saya? Kalau saya boleh cuba apakah nilai pindasan Y itu? Maksudnya, dia bersilang lah, itu sebenarnya saya ada nilai itu. Tapi kalau saya buat, saya tak dapat jawapan untuk pindasan Y. Itu maksudnya apa? Kenapa saya tak dapat? Sebab dia tak bersilang, itu sebenarnya saya tak dapat. Boleh?
Boleh. Macam cikgu tanyalah, tunjukkan latihan kamu. Kalau kamu ada buat, kamu boleh tunjukkan. Kalau kamu tak ada buat, macam mana kamu nak tunjukkan? Kamu tak dapat tunjukkan sebab apa? Sebab kamu tak buat. Sama konsep macam ini. So sekarang, kita belum buat soalan ini. Katakan kamu buat. Inilah jawapan kamu. Inilah jawapan kamu. Salah punya. Y2 tolak 8Y tambah 16 tambah S kuasa 2 tolak 5S sama dengan 0. Ini jawapan kamu. Sekarang cikgu tanya awak. Locus ini memotong pasi Y ataupun tidak? So macam mana kita nak cari pindasan Y? Tengok balik nota. Kalau saya ada persamaan, macam mana saya cari pindasan Y? Gantikan S. Gantikan X sama dengan 0 ke dalam persamaan. Cari pindasan Y, gantikan X sama dengan 0. Cari pindasan S, gantikan Y sama dengan 0. Dan kaedah ini, kaedah umum ini bukan hanya untuk garis lurus. Apa-apa persamaan kita boleh pakai teknik yang sama. So kita pun, katakan inilah soalan dia, saya pun buatlah. Y kuasa 2 tolak 8Y tambah 16. So ini ialah 0 kuasa 2, ini 5 kali 0. So saya dapat Y kuasa 2 tolak 8Y tambah 16. 0, 0. Okay, sama dengan 0. Okay, macam mana nak selesaikan ini? Tekan kalkulator. Kamu boleh tekan kalkulator. Shift calculate ke ataupun nak pakai apa ABC tu? Shift calculation. Yang ABC. ABC sebab dia kuadratif. Sebab dia kuadratif. So kamu tekan, tapi jangan lupa tipulah saya dengan kaedah dia. Tekan dulu. Tengok nak tipu dengan kaedah apa. Empat betul. Empat. Okay. So kita dapat pindasan Y kita ialah 4. Tapi soalan saya bukan tanya awak apakah pindasan Y kamu. Soalan saya ialah apa? Soalan saya seterusnya tentukan sama ada locus ini bersilang dengan pasi Y. So bila kamu buat dan kamu dapat pindasan Y ialah 4. So apakah jawapan kamu? Bersilang tak? Bersilang. Okay. Faham So bila kamu buat soalan ini, katakan inilah dia, kamu dapat pindasan Y kamu sama dengan 4, maka kamu kata bersilang lah. Kalau kamu tadi bila sampai sini, tekan kalkulator ABC, dia kata ada I itu, maksudnya dia tak ada jawapan punya, maka di sini awak tak dapat selesaikan. So akan tulis tiada penyelesaian ataupun tiada punca nyata. Jawapan kamu tidak bersilang. Ya? So, dia biasanya pindasan itu dia akan gabung. Soalan geometri koordinat biasanya dia gabung tanya kamu. Okey, soalan 3. Dia gabungkan semua maklumat. Okey. Raja menunjukkan sebuah segitiga bersudut dekat ABC. Titik C terletak pada pasi X. Okey. Biasakan diri kalau soalan ada gambar raja, sambil baca ayat sambil tengok gambar raja supaya kita tak ada salah faham Okey, diberi persamaan garis lurus BC. So dia bagi kita sini ialah 2Y tambah 3S sama dengan 12. Soalan tanya, apakah titik koordinat C? C sebenarnya ialah apa? Pindasan Pindasan X. So untuk garis BC ni, kamu ada persamaan, kamu ada satu titik. Kalau saya nak cari pindasan Y, apa cara saya boleh buat? gantikan Y. Gantikan apa? Y dengan Y. Y berapa? kosong. Okay. Sebab C ini ialah pindasan X. So apa yang saya buat, gantikan Y sama dengan 0 ke dalam ini. So bolehlah dapat jawapan dia.
Boleh ya? Dengan ini saya dapatlah nilai ini. Okey, sudah ada. Soalan B. Cari nilai K. Cadangan. Cari nilai K. Ini tak ada kaitan dengan locus sebenarnya. Locus di bahagian C. 3C baru ada kaitan dengan locus. Cari nilai K. Gantikan X dalam rumus. Gantikan X dalam rumus. Rumus apa? Tak. Lain lagi. So, pertama kamu kena tahu dulu rumus apa saya nak pakai, sifat apa saya nak pakai. Cadangan. Tak nampak? Dia punya sifat bersudut dekat kamu tak pakai lagi. BC dengan BE dia. berserenjang kan? BC dengan AB itu berserenjang, ya. Kalau buat Apa dia? Pythagoras tak boleh. Pythagoras Okey, semula buat BC dengan AB itu berserenjang, betul. Lepas tu ni cakap apa? Farah sambung. Sambung. Bagi idea. Lepas tu kalau salah tegur stop kamu lah. Beritahu apa salahnya. Cuba. Sebab dalam exam inilah bentuk soalan tau. Dia akan gabungkan semua dalam satu soalan. So kamu kena gunakan semua pengetahuan yang ada pada kamu untuk fikirkan. Cuba sambung. Mana yang orang lain? Hypotenuse ke yang Hypotenuse. Kejap, cikgu tengok ada siapa lagi di sini ya. Tinggal 2 suara aja. Orang lain saya hilang. Tengok nama kejap. Mana orang ni? Ni ramai-ramai ni. Bukalah mic, pakilah idea. Okey. Zoom. Apa dia? Hypotenuse. Jarak BC bolehlah dapat kan, sebab 2 koordinat sudah ada. 2 koordinat sudah ada. So nak cari jarak BC tak ada masalah. Nak cari jarak BA? Guna yang segitiga tu ke? Yang sifat serencang kejerunan negatif 1. Bukan yang okey. ada. Okey, sebenarnya untuk soalan ini, kalau siapa kata gunakan hypotenuse tak salah dah. Kamu boleh buat hypotenuse, maksudnya jarak AB kuasa 2 tambah jarak BC kuasa 2 sama dengan jarak AC kuasa 2. Boleh buat dan boleh dapat jawapan, tapi panjang betul. Sebab rumus jarak itu panjang. Okey, satu lagi sifat kamu boleh pakai ialah yang tadi kamu kawan kata M1, M2, negatif 1, berserenjam tu. Okey. Kecerunan garis AB darab dengan kecerunan garis BC sama dengan negatif 1. Okey. Kecerunan garis AB macam nak cari? Rumus apa nak pakai? Rumus Y2. Yang itu. Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Sebab kita ada 2 titik ini. Okey. Kecerunan BC? Sama. Apa maksud kamu sama? Y2 Boleh juga Untuk kecerunan BC, kamu boleh gunakan titik ini dan titik ini untuk cari kecerunan dia. Itu pilihan pertama lah. Satu lagi cadangan ialah kamu kan ada persamaan.
Kalau kamu ada persamaan, boleh tak kamu cari kecerunan? Boleh. Pun tak kisahlah mana satu idea boleh pakai ya. Pakai 2 titik Y2 tolak Y1 pun boleh. Pakai daripada persamaan tapak kecerunan pun boleh. Kamu ganti masuk sini. Lepas tu awak boleh dapat nilai K lah. Okey ya? Buat sendiri dah. Cikgu bagi idea je. Okey, soalan C. Titik, cikgu padam dulu lah apa yang cikgu tulis banyak-banyak ini. Okey, padam dulu lah. Kalau tidak tak boleh baca gambar aja sudah. Okey. Lokus P merupakan sebuah bulatan berpusat di B dan melalui titik C. Mana bentuk dia? Ialah satu bulatan pusatnya di B. Kecilkan sikit. Pusatnya di B. Pusatnya di B. Dia ialah satu bulatan dan bulatan itu mesti melalui C. Maksudnya macam ini. Okay. So, lokus macam ini, maksudnya dia ialah mana satu? Jaraknya dari berapa titik? 1 titik ke 2 titik? 1 titik. Jaraknya dari titik B sentiasa berapa unit pula? Kecerunan tadi. Jumlah tadi. Kecerunan. Bukan kecerunan. Tapi Jarak. kecerunan apa? Jarak ini. Jarak ini kan jarak jari dia. Boleh? So maksudnya ini sebenarnya cikgu nak kata jarak P dari B sentiasa BC unit. So soalan ini kalau banding dengan contoh sebelum ini dia lebih susah sikit sebab berapa unit dia tak cakap. Kamu kena cari sendiri. Dan nak cari dia gunakan saja rumus jarak. Okay? Kita bagi tips sampai sini saja. Kamu cuba buat. Besok baru cikgu bagi jawapan kepada kamu. So latihan untuk hari ini 1D, soalan 2 dan soalan 3. Boleh ya? Hari ini cikgu tak bagi Google Quiz lah sebab soalan persamaan lokus nak suruh kamu type dalam calculator dalam Google Quiz itu sangat susah. Hari ini cikgu tak bagi quiz ya. So hanya setakat jawab soalan 1D, soalan 2, soalan 3. Okey, besok cikgu akan bincang soalan kebab ini. Sebenarnya soalan kebab ini ialah semua benda yang kamu sudah tahu sebelum ini. Tak ada benda baru. Hanya soalan sekarang jadi bercerita. So kalau ada masa, kamu tengok dulu. Okey, kalau tak ada masa, tak apa. Besok cikgu akan terus bincang dengan kamu lah. Okey. So itu saja untuk hari ini. Ada apa lagi nak tanya?